Okay, dah semua siap dah? Okay, jom. How do you interpret the distance time graph? Okay, sebenarnya kita dah bincang dah sebenarnya tadi. Cikgu. Kenapa? 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 Mana pula? Siapa yang cakap tadi? Siapa tahu? Ya, kenapa? Farina ke yang cakap? Bukan saya cikgu. Bukan. Habis siapa yang cakap tadi? Nak tanya soalan ke? Cepat. Siapa nak tanya, jangan takut. Yang malu jangan segan. Rugi nanti. Okey Okey lah, tak ada pun suara. Adam. Adam. Ya. Siapa yang cakap tadi, Adam? Tak tahu apa? cikgu. Tahu tak apalah. Nanti kalau tak mesej cikgu. Okey, seterusnya. How do you interpret distance time graph? Okey, yang ni yang cikgu dah tunjuk dekat awal lah tadi. Okey, cuba tengok satu persatu. Okey, so kita tengok pada OA dulu. Semua fokus pada OA dulu. Okey, yang pertama adalah positive gradient of graph. Okey, kenapa dia jadi positif? Sebab speed dia naik. So, bila dia naik, maksudnya positive gradient lah. Okey, so gradient of A represents speed of motion. Yes, ini adalah, ingat lagi, korang kena ingat tahu sesuatu. Distance dengan time ni, bila dia jadi y-axis dan x-axis, kita nak check dari segi dia punya speed dia. Okay, speed dia increase ke, speed dia decrease ke, dia punya speed tu in stationary mode ke, not moving, macam mana bentuknya, macam tu lah. Okay, so dalam ni kita akan interpret lah apa benda yang gambaran yang ni. Okay, korang boleh tahu, yang kalau dia macam ni, apa maksud dia, kalau macam ni, apa maksud dia, kalau macam ni, apa maksud dia, macam itulah. Okay, so kalau kita tengok sini, motion at uniform speed. Okay, ingat kat sini dia punya motion dia uniform speed. Okay, uniform speed. Okay, sebab dia increase lah. So kita pakai uniform speed. So motion for a distance of s1 meters in a period of t1 seconds. Okay, maksud dia adalah, maksudnya kalau dia bergerak, contoh sini 10 km. Okay, dalam masa contohlah 60 saat. Macam nipu lah pula. Tak apalah, cikgu letak je lah 60 saat. Okey, 5 jam lah, 5 jam. Contoh 5 jam. Okey, macam menipu lah pula. 2 jam lah. Okey, 2 jam Contoh So maksudnya adalah dia move at uniform speed. Okey, move at uniform speed in 10 km. Okey, in 10 km. In the period of 2 hours. Itu maksud dia. Okey, boleh tak? Faham tak kat situ? Faham. Faham Maksud dia adalah OA ni dia move at uniform speed in 10 km. Okay, into hours. Dalam 2 jam, in the period of 2 jam, 2 jam, dia mengambil masa 2 jam untuk sampai ke A. Dia punya jarak dia adalah 10 km. Okay, itu maksud dia lah. Okay, kemudian AB. Okay, cuba tengok AB pula. Okay, AB ni adalah zero gradient. Okay, sekarang cikgu nak tanya korang. Kenapa zero gradient? Sebab apa? Ada idea? Sebab apa zero gradient? Sebab dia straight, dia tak menaik, tak menurun. Pandai. Dia straight je. Okay, perasan tak? Macam parallel lah. Okay, korang parallel kan? Dia macam parallel lah. Dia punya ni, so zero gradient Okay, so kat sini dia bergerak macam ni je. Dia macam ni je. So itu adalah zero gradient. No change in distance means motion stop atau kita panggil stationary. Okay, motion stop. Dia don't move langsung. Dia memang tak bergerak langsung lah maksudnya. So kalau nak tahu sama ada dia pergerakan dia dia tak bergerak tu berapa masa dia, awak just ambil T2 ni, tolak je T1. So nanti awak bolehlah tahu dia punya masa dia. Okey, jarak dia yang mana kelas? Jarak dia yang mana? S1 ke S? Yang mana satu jarak dia? S1. Pandai. Okey, S1. Jarak dia adalah S1. Okey, dia punya masa dia T2 minus dengan T1 untuk kita cari A dengan B. Okey, so itu dah faham dah. Kita ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, BC positive gradient. Motion continues to
C. Daripada O, dia pergi A, dia move at uniform speed. Tiba-tiba dia nak terberak. Dia nak berak dulu dekat petrol. Lepas tu dia stop dulu. Dia stop A hingga ke B tu, maksudnya dia punya period dia T2 minus T1. Lepas tu dia nak cepat ni, nak pergi ke EcoSafe ni. Okay, so dia gerak balik B ke C. So motion continue to C. Okay, kalau awak tengok OA dengan BC tak ada masalah sebab dia orang sama je. Tak ada masalah. Dia orang motion dia move at uniform speed. Lebih kurang je. Beza dia, okay, dia punya masa dia dan dia punya distance je lah. Okay, jom kita kaji jap. Oh, cikgu suka kaji-kaji ni. Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, kalau sini dia move at uniform speed. Okay, ni dia punya jarak. Ini dia punya masa dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah stationary. Dia do not move langsung. Dia tak bergerak langsung. Bila dia tak bergerak, dia punya jarak dia adalah S1. Dia punya period dia adalah T2 minus dengan T1. Contohlah sini adalah 3, sini adalah 5. 5 tolak 3, dapatlah 2 jam. Maksudnya dia stop dalam masa 2 jam. Kemudian dia move continuous to C. Okey, maksudnya adalah dia move at uniform speed juga, tapi jarak dia, cikgu nak tanya korang lah. Macam mana nak tahu jarak dia? Siapa tahu? Macam mana nak tahu jarak dia? Daripada B ke C. Right. Oi, cepatlah. Macam mana nak cari jarak? Senyap je masing-masing. Macam mana nak cari jarak dia? Tak tahu? Cuba tengok graf. Tengok graf. Cuba tengok graf. Betul-betul graf tu ada dekat situ. Cuba tengok B kat mana? B dekat mana? Cuba tengok. Dekat T2. Bukan. Kita nak S1, tengok jarak. S1. Kita nak cari jarak. Okey, bila kita nak tengok jarak, kita tengok dekat y-axis dia. Okey, cuba tengok sini. Okey, nampak tak S1? Okey. So untuk C, nampak tak S kat sini? Nampak tak? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya korang. Macam mana korang nak tahu jarak B ke C? Jangan tengok pada time, tengok pada distance. Okey, macam mana nak buat? S tolak S1. Yes, pandai. So kalau awak nak cari untuk B ke C, S tolak S1. Okay, so kemudian kalau awak nak tahu dia bergerak daripada B ke C, masa, berapa masa dia? Okay, macam mana korang tahu? Tengok masa dia kat mana? Yang pertama, cuba tengok kat sini, T. Yang kedua, T square. So macam mana nak cari masa dia? T. Yes, pandai. T tolak T square. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, contohlah cikgu bagi. Nak bagi jelas. Okay, cikgu bagi Kita gerak kita buat. Okay, ni S. Ini adalah Y. Okay, nak mudah kita buat sini adalah distance lah. Okay, ni distance. Ini adalah time awak. Okay, time awak. Okay, pergerakan awak macam ni. Macam ni, macam ni. Okay, contohlah. Okay, ni daripada rumah awak. Lepas tu ni jumpa petrol. Okay, ni jumpa petrol. Ini nak pergi ke EcoSafe tau. Lagi EcoSafe. Okay, contoh kat sini. Time dia waktu tu 1 jam lah. 1 jam. Sini, cikgu pakai letak je okay, sini adalah 2 km lah contohnya. Okay, 2 lah. Sini 2 Okay, 2. Okay, lepas tu dekat sini 5 km. Kat sini 3 jam. Okay, so sini adalah 2 jam. Contoh. Contoh. Okay, so sekarang ni cuba korang. Okay, cuba cikgu buat A, B, C A, B dengan C. Okay. Boleh tak korang interpret sikit? Okay, daripada OA. Sorry. Sekejap cikgu buat yang ni lain pula. Jap, kenapa tak boleh nak ni? Okay, boleh tak korang interpret daripada 0 nak pergi ke petrol? OA lah, cikgu ambil A, B, C. Okay, tolong. Boleh tak seorang? Tak kisahlah macam mana sekalipun, interpret je. The car move at uniform speed. Apa benda? Cepat. Maksudnya apa? OA, dari O pergi ke A. Cepat. Nak tahu speed cikgu. Bukan nak tahu speed. Maksud cikgu, cikgu nak tahu dia punya distance dengan dia punya time. Boleh? Untuk OA. Boleh? Distance dia 2, time dia 1 hour. Yes, betul. Okay, itu adalah dia punya distance dia adalah 2. Dia punya time dia adalah 1. Macam mana keadaan speed dia? Kakak, macam mana keadaan speed dia? Move apa? Move? Moving forward.
kita pakai ayat yang ni. Kita pakai ayat ni je. Pakai ni je. Sekejap cikgu tunjuk. Ni nampak tak ni? Uniform. Uniform speed tu. Nampak tak? So, awak boleh kata the car move at uniform speed. Boleh? Boleh Okey, yang kedua. A nak ke B. Okey, A nak ke B, dia punya distance dia berapa? 2. 2. Pandai. Dia punya masa dia? 2 tolak 1. Pandai. So, berapa jawapan dia? 1. Okey, betul. Okey, dari B ke C. Okey, jap. Macam mana speed untuk A ke B? Macam mana speed dia? Kosong speed. Kosong speed. Awak boleh cakap stationary atau Constant. boleh cakap do not move, constant. Boleh jugalah. Okey, dia tak bergerak langsung. Okey, kalau nak mudah, tak bergerak langsung. Okey, B ke C. Apa yang berlaku pada speed dia? Dia moving at uniform speed juga kan? Betul tak? Okey, macam mana korang nak tahu distance dia? Distance dia berapa? B ke C, distance dia berapa? 5 tolak 2. Okey, pandai. Berapa dapat? 3. 3. Okey, dia punya masa dia? 3 tolak 2, 1. 1. Dah mudah je. Okey, sekarang ni korang dah pandai dah untuk interpret the distance time graph. Dah mudah dah kerja. Okey, dah seterusnya. Okey, jom kita tengok yang ni pula. How do you interpret distance time graph? Tapi this time sebenarnya perubahannya satu je. Okey, macam tadi, naik sekali, lepas tu dia stop, lepas tu dia naik. Kali ni, dia naik, lepas tu dia stop. Lepas tu, siapa tahu? Ni apa maksud dia? Kawan-kawan dah cakap dah tadi. Dia patah balik. Patah balik. Patah balik. Okey, patah balik. Dia move back. Move back, dia tak kisahlah to original place atau dia move in the opposite direction. Tak kisah pun. Okey, kalau kita tengok yang pertama, cikgu terang lagi sekali, untuk OP adalah positive gradient. Motion dia, inilah. Ini distance dia. Ini adalah masa dia. Okey. PQ adalah zero gradient, no change in distance. Okey, dia stationary atau kita panggil do not move. Okey, yang ketiga adalah QR. QR kali ni adalah macam ni kan bentuknya. Kalau bentuk ni negative gradient. So negative speed. Okey, negative speed shows object move back to original place or move in the opposite direction. Kalau tiba-tiba korang kira speed korang tiba-tiba ada negatif 5 lah contoh dia. Okey, negatif 5 ms, negatif 1. Contoh. Kalau korang jumpa negatif ni, maksudnya speed dia tak berkurang. Kelas, speed dia tak berkurang. Bukan speed sebenarnya. Negatif tu merujuk kepada apa sebenarnya, kelas? Siapa tahu? Dia patah balik. Patah balik. Sebenarnya dia merujuk kepada direction sebenarnya. Negatif tu. Bukannya speed. Okey? Boleh? Bukannya kita nak cakap speed makin berkurang. Bukan. Tak. Okey? Tak. Bukan. Negatif tu maksudnya dia move back to the original position. Okay, so now cikgu nak tanya korang. Korang faham tak macam mana nak interpret? Faham. Faham. Okay, good. Okay, seterusnya kita tengok pada example 4. Okay, kalau kita tengok example 4, the distance time graph show the motion of car and a tower bus. Graph OA represent the motion of the car from Puchong to Melaka. OA ni daripada Puchong. Kalau cikgu kan, cikgu suka tulis. Letak keluarkan. At least korang tahu apa benda sebenarnya. Bila korang baca, matematik ni bukan baca tau. Bila korang menulis, dia macam bagi korang idea nanti. Okay? Tak apa. Maybe kadang-kadang idea tu lambat. Tapi memang ada. Kalau cikgu kan, buku cikgu kan penuh dengan conteng-conteng. Sebab nak dapatkan idea. Sebab kalau korang tak keluarkan menggunakan pensel awak, memang benda tu memang lambat sikit keluar dekat minda awak. Okay? So, graph BC represent the motion of tower bus from Melaka to Puchong. Okay, Puchong. Melaka to Puchong. Melaka to Puchong. Okay, kalau awak perasan sesuatu, okay, dekat bahagian sini, maksudnya sini adalah Melaka. Dekat bahagian sini adalah bahagian Puchong. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita tak payahlah tengok dekat situ dulu. Okay, cuba awak boleh nampak sesuatu tak apa benda ni sebenarnya. Okay, cuba awak tengok something dekat sini. Bila awak tengok dekat sini, daripada Puchong ke Melaka, nampak tak dia punya gradient dia positif? Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Speed dia move at uniform speed. Betul? Okay, so kalau awak perasan tiba-tiba dekat bahagian ni. Kalau macam ni, maksudnya apa? Maksudnya apa? Move apa? Move apa? Move back. Backward. Okay, move back.
Backward pun boleh lah. Ikut awak lah. Okay, so daripada Melaka ke Puchong. Okay, so tak ada masalah lah kat situ So sebenarnya cikgu nak tunjuk yang korang kena faham dulu graf tu macam mana. Korang tiba-tiba kan, cikgu apa benda ni cikgu. Susah lah kau nak selesaikan soalan tu. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Determine the difference in speed of the two vehicles. Okay, jom kita cari speed antara dua-dua ni kelas. Okay, jom kita cari speed dia. Okay, kelas. Macam mana kita nak cari speed? Apa? Dia punya formula? Okay, cikgu. Ni formula dia Korang letak je dalam buku nota korang. Distance, speed, time. Okay, sekarang ni macam mana kita nak cari speed? Speed yang mana? S ke D ke T? S. S. Bila korang buat macam ni S, korang bulatkan S, korang nak cari speed. So, korang pandai kan baca kan? Pandai kan baca ni kan? Tahu. Tahu. Okay, apa formula dia? Distance Yang bahagi time. Over time. yeah, divide by time. Gitu. Mudah je. Okay, so apa yang awak perlu buat, awak hafal je DST. Kalau cikgu dulu kan, cikgu puas lah nak hafal DST ni kan, cikgu letak je dunia, sains, teknologi. Ke ada korang ada idea lain? DST, nak bagi ingat. Dunia, saya, dunia saya terbalik. dunia saya terbalik. Boleh. Thank you. Boleh cikgu ingat. Okay, dunia saya terbalik. Boleh juga. So korang boleh lah ingat benda tu. Sebab kadang-kadang kan, nak mengingat ni banyak benda korang nak ingat. So why not korang macam create something untuk diri sendiri lah. Bagi nak ingatkan diri sendiri. Lepas tu nanti kalau rasa macam confident, boleh share dengan kawan kan. Betul tak? Okay, so sekarang ni kita dah tahulah dunia saya terbalik. Okay, D untuk distance, S untuk speed, T untuk time. Okay, distance. Okay, cuba tengok kita tengok dulu untuk OA dulu kelas. OA. Tengok OA dulu. Okay, distance dia berapa? 150. 150. Nampak tak? Ni. Okay, caranya mudah kelas. Tengok cikgu buat Tengok betul-betul. Cikgu buat. Caranya mudah je. Okay, sekarang ni speed ni korang tahu kan? Kan speed cikgu kata tadi the rate of change in distance. Okay, kan? Ingat tak cikgu kata the rate of change in distance. Change tu maksudnya adalah daripada kosong dia berubah menjadi 150. So caranya adalah okay, kena buat macam ni. Tengok betul-betul. Okay, 150 tu. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya. Dekat sini gradient positif ke negatif? Gradient dia. Positif. Positif. So kalau positif, awak ambil je yang besar, tolak yang kecil tu. So 150, awak tolak dengan sifar. Okay. Okay, bagi tahu cikgu time dia. Cepat. Tolong cikgu share. Share dengan cikgu. Untuk time macam mana? 2. 2. Betul? Betul tak? Setuju tak 2? Tolak. Okay, good. So awak buat je. 2 tolak Kosong. sifar. Yes. So kat atas ni adalah kilometer. Yang dekat bawah ni adalah hours. Okay, tolong cikgu jap cari. 150 bagi 2 dapat berapa? 3. Berapa? Calculator. 75. Okay, 75. So nanti 75. Cara tulis, awak ambil km ni. Letak km. H kat sini. Kita bawa naik atas. So nanti dia akan jadi H -1. Bila kita bawa naik atas, dia akan jadi -1. Kalau awak nak tulis macam ni, boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh. Boleh. Sama je. So Boleh. awak boleh buat cara dua-dua awak boleh buat. Okay? Macam ni. Okay? So ini adalah untuk OA. Okay, jom kita cari BC pula. Okay, untuk BC. Okay, untuk BC sama juga. Nak cari speed, kita guna distance. Okay, distance. Tolong cikgu distance dia berapa? Okay, distance. 150 juga. Okay, 150 juga. So, kita takkan ambil 150 tolak kosong. Sebab, kalau awak perasan kat sini, gradient dia akan jadi negatif ke positif kat sini? Negatif. Negatif. So, korang buat macam ni je. So, korang ambil kosong. Awak tolak dengan 150. Sebab dia, gradient dia negatif kan? Okay, so, kosong tolak 150. Kemudian, dia punya masa dia kelas. Tolong, masa dia? 3 lah. 3 ke 2? 3 3 tolak 3. sifar. Okay, good. So nanti akan dapat negatif 150 bahagi dengan 3. Okay, berapa dapat?
Berapa dapat? Negative satu- 50. Okay, negative 50. Okay, good. Okay, kadang-kadang kan korang tertukar. Korang jangan cakap speed dia negatif tau. Speed dia tak negatif. Okay, speed dia tak negatif. Negatif tu maksudnya adalah dia punya direction dia. Okay, move back dia. So, sebenarnya speed untuk OA. Okay, cikgu tulis kat sini. Speed untuk OA adalah berapa tadi? 75 kan? Okay, 75. Speed untuk BC adalah 50. Bukannya negatif tau. Sebenarnya dia punya speed dia 50. Negatif tu bermaksud move back je sebenarnya. Dia sebenarnya just indicate as the direction dia sebenarnya. Okay, boleh So sekarang ni ditanya determine the difference in speed. Okay, macam mana nak cari different? Cepat. OA tolak BC. Okay, so 75 awak tolak je dengan 50. So awak dapat berapa? Berapa dapat? 25. Okay, 25. So 25 km per hour. Okay, dah settle. Okay, good. Okay, setakat ni cikgu nak tanya, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan ni? Ada tak? Tak ada. Ada. Serius lah korang ni tak ada. Faham ke? Faham. Betul ni faham? Jelas Cikgu ajar faham jelas sangat Okay, good. Okay, jom. Okay, seterusnya adalah example 5. Okay, cuba tengok example 5. Okay, the distance time graph shows the motion of a car for a period of 4.5 hours. Okay, 4.5 tengok Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, kita tengok soalan dulu. Jom kita interpret dulu. Okay, so sini adalah 4.5. Okay, so sekarang ni daripada sini ke sini. Okay, apa yang korang boleh faham kat sini? Apa yang korang faham? Maksudnya apa? Dia move at uniform speed. Okay, with a distance of 150 in 2 hours. Betul tak? Okay, so 150 dengan 2 sebagai dia punya masa lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Apa yang berlaku pada sini? Kelas, apa yang berlaku ke sini? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku kelas? Constant. Yes, dia constant, dia tak bergerak. Okay, dia stationary kat situ. Okay, so dia punya distance adalah 150. Dia punya time dia berapa? Berapa masa dia tak bergerak? Berapa masa dia? 1. 1 je. 1. Okay, good. Yang kedua adalah, okay, yang ketiga, silap. Yang ketiga, okay ni, dia move at uniform speed juga, tapi distance dia dari sini ke sini. So 270 tolak 150, awak dapat 70. So 70 km lah Okay, ya ke? Bukan. 270 tolak berapa? 120 120 km. Dalam masa berapa? Dalam masa berapa jam? Berapa jam? 1.5. Okay, good. Okay dah. Korang kena faham. Cikgu saja je terang satu persatu sebab nak bagi korang faham apa benda yang graf ni. Korang mengarut je korang buat kan. Okay, cuba tengok yang pertama. Determine the duration when the car is stationary. Okay, duration. Yang mana satu? Okay, berapa jawapan dia duration? Yang mana satu? A ke B ke C? B. Okay, B. Okay, dia punya duration dia berapa? 1 hour. Yes, 1 hour. Pandai. 3 tolak 2. Okay, pandai. Okay, seterusnya. Speed of the car in the first hour. Okay, first maksudnya adalah, okay, first maksudnya mula-mula. Betul tak? Hour tu satulah. Maksudnya 1 jam awal lah. Maksudnya berada di sini kelas. Dia berada di sini. Berada di sini. Okay, ya memang kita nak cari kat sini. Tapi cikgu nak tanya korang. Korang tahu tak distance dia dekat sini? Tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Memang tak tahu. Okay. So, bila tak tahu, kecuali dia bagi equation. So, sekarang ni tak tahu. Memang tak tahu. So, caranya mudah je. Okay. Sebenarnya, speed kat sini semua sama tak? Cikgu nak tanya korang Sekejap Sini. Okay, contohlah. Sini. Lepas tu sini. Sini. Cikgu nak tanya korang. Speed dia sama ke tak? Sebenarnya.
Sama. Semua sama kelas. Sama. Tak kisahlah sini first one ditulis 1 hour ke, first 2 hours ke. Sama. Okay, speed dia sama. Jangan risau. Kalau awak nak cari kat sini, ada masalah lah kat sini. Awak tak tahu distance dekat situ. So, kita akan guna yang mana ada lah. So, kita akan guna yang ni lah. Okay, so, nak cari first 1 hour tu. So, just awak cari dia punya formula lah. So, nak cari speed, formula dia adalah, okay, nak cari speed, formula dia adalah distance over time. Okey, tolong cikgu Time. cari distance. Berapa distance dia? Cepat. Cepat. Distance dia kelas. Berapa? 150 tolak sifar dapat km. Okey, masa dia berapa? Cepat, masa. 2 tolak 0. Okey, kosong. Okey, dapat H dia. Okey. So, 150 km. Awak bahagi dengan 2. Nanti awak dapat berapa kelas? Tolong cikgu. Berapa dapat? 75. Okey, dapatlah 75 km per hour. Okey, ini adalah speed dia kelas. Okey, so seterusnya. Describe the motion of the car for the last 90 minutes. Okey, 90 minutes. Okey, dia kata last 90 minutes. Okey, macam mana nak buat? Apa maksud 90 minutes? Okey, cepat. Apa maksud 90 minutes? Oh, semua senyap dah. Cikgu saya tak tahu cikgu apa benda tu. Okey, cuba tengok soalan. Soalan dalam apa? Hours kan? Okey, so dia nak dalam minutes. Okey, cuba korang tolong cikgu. 90 minit boleh tak tukar kepada jam? Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? 1.5. Okey. 90 bahagi dengan 60. Pandai. So 90 awak bahagi dengan 60. Okey, nanti awak dapat 1.5. Okey, cuba tengok. Last dia kat sini 4.5 kan? Kan? Okey, 4.5. Awak tolak dengan 1.5 kejap. Awak dapat berapa? 3 point? Yes, 3.0. Maksud dia adalah dia suruh awak cari for the last 90 minutes dekat bahagian ni lah. Ni bahagian ni. Bahagian ni. Okey, faham tak? Faham cikgu. Faham Faham. Okay, good. Okay, so sekarang ni cepat tolong cikgu. Tolong cikgu nak cari dia punya speed dia. Kita kena cari speed dulu sebab dia suruh awak describe the motion of the car. So kalau distance time graph, korang kena tahu dia kalau korang nak describe, korang kena tahu speed dia, korang kena tahu distance dia, korang kena tahu time dia. Barulah korang dapat buat satu ayat. Okay, sekarang kita cari speed dia kelas. Okay, jom cari speed dia kejap. Macam mana nak cari speed? Formula dia apa? Distance over time. Okay, distance over time. Okay, tolong cikgu distance dia. Cepat. Bagi. Cikgu. Cepat. 270 150. Okay, thank you kakak. Tolong cikgu. 270 tolak 150 akan dapat dia punya kilometer lah. Dia punya masa dia kakak. 120. Okay, 120. Okay, kejap. Okay, bagus. Okay, cikgu akan ambil jawapan tu. Okay, sekejap. Dekat bawah dia, time dia. 4.5 tolak 3. Okey, betul. So, tadi kakak dah cakap 270 tolak 150 akan dapat 120. Okey. 4.5 tolak 3 berapa? 1.5. 1.5. 1.5. Okey, good. Okey, tolong cikgu. Berapa dapat? Korang ni, tengok korang salin jugalah tau. Okey, 40 40 Okey, 40 kilometer per... 80? 80. Okey, 80. Okey, so dapatlah dia punya apa ni? Ni apa ni? Apa dia ni? Speed dia. Okey, good. Sekarang ni kelas, bila soalan dia suruh describe the motion of the car, okey, ada 3 benda yang korang kena masuk. Yang pertama, korang kena bagi tahu distance dia. Yang kedua, korang kena bagi tahu dia punya speed dia. Yang ketiga, korang kena bagi tahu dia punya time dia. Okey, kalau tak percaya tengok kat sini. Tengok sini ayat dia. Okay, the car travel for 120 km. Ini adalah distance with a speed of 80 km per hour. Tadi yang kita buat tadi kan? Okay, dah betul dah. Speed.
in the last 90 minutes. Ini dia punya apa? Apa dia? Time. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay, cikgu nak ulang balik. Kalau awak nak describe the motion of the car, awak kena ada 3 benda. Yang pertama apa? Distance. Yang kedua? Speed. Speed. Yang ketiga? Time. Time. Pandai. Okay, yang lain mana? Suara mana ni? Kesian, dia seorang je yang menyebut tu. Okay, so sekarang ni kita akan buat. Okay, semua tengok jap. Semua tengok. Page 100. Okay, jom buat page 100. Okay, untuk page 100. Okay, nombor 1. Okay, so dia suruh awak interpret each of the following distance time graph. Dia suruh awak interpret. Interpret tu maksudnya describe the motion tau. Maksud dia. So, yang pertama, kalau kita nak interpret, yang pertama kita kena cari apa? Kita kena cari apa? Yang pertama, kita cari apa? Kena cari speed. Cari apa? Tak dengar. Cari apa? Speed. Okey, pandai. Yang kedua? Distance. Kan? Distance kan? Okey, yang ketiga? Manalah yang lain ni? Time. Okey, yang lain bersuara lah juga. Okey, yang pertama kita akan cari speed, yang kedua kita akan cari distance, yang ketiga kita akan cari time. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya awak semua. Sekarang ni kat depan mata awak kita dah tahu dengan jelas dah. Yang mana satu? Yang kita dah dapat dah. Speed, distance, time ni mana satu kita dah dapat dah sebenarnya. Kat depan mata kita je dah dapat dah. Yang mana? Distance dengan time. Yes, pandai. Distance dia kita dah dapat kat sini. Time pun kita dah dapat kat sini. Sini. So tak ada masalah lah dekat distance dengan time. Okay, sekarang ni kita kena cari speed je. Okay, jom. So by using our formula. Sekejap, kenapa tak boleh padam ni? Okay, so kita akan carilah formula dia. So speed, formula dia adalah distance over time. Okay, tolong cikgu. Okay, kita buat sama-sama. Ada tak buku? Ada cikgu. Okay, good. Okay, distance. Macam mana nak cari distance? Cepat. Baik. Cikgu dah tulis dah. Speed equal to distance over time. Okay, nak cari distance. Cepat. Macam mana? 40. Speed darab time. Bukan. Okay, kan formula dia kan DST. Kan? DST kan? Formula dia kan? Okay, sekarang ni distance dengan time kita dah tahu. Kita nak cari speed je sekarang ni. So, untuk cari speed, okay, distance over time. So, distance dia berapa? Distance dia, cepat. Distance. Nak cari? 40. Yes, 40 tolak 40 tolak sifar. Okay, time dia? 10 tolak? Tolak kosong. Macam tu. 10 tolak sifar. So, nanti awak dapat second. So, 40 tolak kosong dapat 40 lah. Okay, so bahagi dengan 10. So, nanti awak akan dapat 40 bagi 10 berapa 4 Okay, 4 meter per second. Macam tu. So, sekarang ni kelas, korang dah tahu dah. Speed dia iaitu yang pertama adalah 4. Okay, distance dia berapa? Tolong cikgu jap. Distance dia? 40 40 kan? 40. Dia punya time? 10. Okay, sekarang ni by using these three speed, distance dengan time ni, menggunakan ketiga-tiga tu, awak kena describekan dia, kena interpret dia by using words. Okay, so caranya adalah, okay, dia particle, okay, dia particle move, okay, in 40 meter. Awak masukkan je in 4 meter. Okay, boleh tak? Sesiapa boleh buat ayat tak? Tolong cikgu. The particle move in 40 meter. For a period of 10 seconds. Okay, for a period of 10 second. Okay. Lagi? Boleh kita tambah dengan distance kan? Cikgu tambah with the distance of berapa? 40 meter. Macam tu. Tak kisah pun buat je ayat macam mana pun. Okay, the particle moves in dah lah kita dah buat 40 meter lah tadi, tak perasan pula.
Okay, yang tak ada kat sini apa? The particle move in 40 meter for a period. Okay, speed lupa pula. With a speed of 4 meter per second. of 4 meter per second. Okay, thank you. Okay, the particle move in 40 meter for a period of 10 second with a speed of 4 meter per second. Gitu. Settle. Okay. Salin dulu. Dah siap beritahu cikgu? Jangan senyap je tau. Kacik tunggu je kan. Cinta. Dah ke? Dah. Ya, yang lain? Yang lain dah ke? Dah cikgu. Okay, good. Okay, jom kita buat yang ni pula. Interpret each of the following distance time graph. Okay, the journey of a car. Okay, so ini pun benda yang sama jugalah. Kita kalau dia suruh interpret, so bermaksud dia kena ada 3 benda Okay, speed, distance dengan time. Okay, distance kita dah dapat belum? Okay, jap cikgu tulis dulu. Speed kita tak tahu. Okay, distance kita dah tahu belum? Berapa distance dia? Tolong cikgu. Berapa distance? 16. Okay, 16 meter. 16. Dia punya time dia? 6 second. Yes, 6 second. Second. Okay, dah settle. So sekarang ni ada masalah lah. Speed yang tak ada kan? Okay, so nak cari speed pakai formula dia. Okay, speed equal to distance over time. Okay, jom cari distance. Cepat. Distance dia berapa? Cikgu tak nak tolong. Cepat. Berapa distance dia? 0.16. Okay, good. 0 tolak 16. Nampak tak kawan awak? Dia guna kosong tu. Okay. So, ingat sebenarnya kalau dapat negatif tu bukannya speed makin menurun. Tak. Itu merujuk pada direction dia. Okay. So, 0 tolak 16. Okay, kemudian. Okay, time dia kakak. Tolong cikgu. 6 tolak. 6 tolak 0. Okay, 6 tolak 0. So, nanti awak akan jawapannya akan jadi negatif 16 bahagi dengan 6. So, nanti akan dapat. Okay, guna calculator. Dapat apa? Cikgu malas nak keluarkan calculator. Okay, berapa dapat? Berapa dapat? 16 bagi 6 berapa dapat? Negatif 2.6. Banyak Ada banyak Ada banyak. Okey, tak apalah. Cuba jadikan dia dalam bentuk bentuk pecahan. Dapat apa? Negatif 2/3. Okey, 2/3 macam ni Kan? Okey, good. Okey, dah dapat jawapan macam ni. Okey. So sekarang ni kita dah dapat dah. Untuk speed kita dah dapat 2/3 ms negatif 1. Okey, distance dia adalah 16 meter, time dia adalah 6 second. So sekarang ni baru kita describe. Okey, macam mana kita nak describe? Okey, so kita akan cakap the car move back. Okey, cepat. Cepat. Tolong cikgu. For a distance, contohlah, for a distance of 16 meter. Lagi? Okey. Cepat. In 6 6 second. Okey, bagus. Okey, kejap. Of 16 meter in 6 second. Okey, lepas tu kita tambahlah speed boleh? So with a speed of berapa speed dah? 2 Macam nak buat dalam ayat tu cikgu?
Nak buat tulis ayat, je. tulis je. Tulis je. Asalkan dalam tu ada distance, ada speed, ada time. Okay, kalau awak nak mudah, awak buat je. Kalau cikgu buat macam ni. The car move, okay, move back ke atau uniform speed ke, tengoklah. Okay, lepas tu cikgu letak distance dia. Lepas tu letak masa, last sekali cikgu letak speed. Okay, boleh? Boleh macam tu. Okay, yang pertama Cikgu. awak letak, kenapa? Sepatutnya guna pecahan ke perpuluhan? Tengok keadaan. Okey, kalau cikgu, kalau contohlah kita kira-kira 16 bahagi 6, tiba kita dapat berapa tadi? 2.66. 2.66. Macam ni kan? Okey, dapat macam ni kan? So, bila jadi macam ni, cuba korang tukarkan dulu kepada pecahan. Kalau dia boleh bertukar, korang guna pecahan. Okey, boleh? Kalau dia tak boleh bertukar, korang tak boleh nak buat apa-apa dah, korang guna je, tapi jadikan dia 3 significant figures. Ambil je 3 ni. Lepas tu tengok dekat sebelah ni, kaya ke miskin sini? 6 ni kaya ke miskin? Kaya, tambah 1. Okey, so dia akan jadi 2.667. Macam tu. Okey, so dia bergantung pada pengiraan awak tu. Kalau tiba-tiba awak kira-kira dapat bentuk macam ni, tapi boleh tukar jadi bentuk fraction, okey, so guna fraction je. Okey, boleh tak? Boleh tak kakak? Boleh Okey, good. Dah, salin. Boleh cikgu. Okey, good. Okey, dah nak habis dah ni. Okey, salin dulu. Dah nak habis dah. Kita habis pukul apa? 3? 5 minit? 3 suku. 3 suku. Okey, 3 suku. Okey. Okay, kita ambil last dekat sini bawah ni je. Page 101. Lepas tu dah lah. Dah nak masuk solving problem . Okay, sikit lagi. Nak habis dah. Okay, cepat. Habiskan. Okay, salin. Dah siap bagi tahu. The car moved back for a distance of 60 meter in 6 seconds with a speed of 2/3 meter per second. Okay, dia masih ada distance, lepas tu dia ada time, dia ada speed. Tapi korang kena check juga move dia macam mana? Move at uniform speed ke? Move back ke? Kena bagi tahulah. Okay? Kalau kita tengok dekat sini memang dia move back lah sebab dia jatuh ke bawah. Dia negatif. So bila negatif kita panggil move back lah. Okay. Kalau awak nak cakap move to the original position, pun boleh juga. Ikut awak lah. Ikut ayat awak sendiri. Tapi pastikan ayat tu lebih dia punya sama, same meaning lah maksudnya. Sama je maksud Okay. Dah siap belum? Dah cikgu. Dah. Okay dah. Okay, good. Okay, jom kita buat yang terakhir. 2 soalan yang terakhir. Okay, cuba tengok muka surat 101. Find the speed of a particle and the distance travel for each of the following distance time graph. Okay, sekarang ni dia suruh cari speed, lepas tu dia suruh cari distance travel. Mudah aja. Okay, jom kita cari speed dulu. Untuk cari speed, kita pakai formula apa? Distance over time. Yes. Okay, bagi tahu cikgu untuk distance. Cepat, range dia cepat. Berapa? 60 tolak kosong. Okey, ini dalam meter. Time dia 12 tolak 12 tolak kosong. Okey, good. Pandai. Okey, so dia akan dapat 60 bahagi dengan 12. Okey, tolong cikgu cari jawapan dia. 5. 5 Okey, 5 per second lah kan? Okey, ini adalah speed dia. Okey, dia punya distance dia. Dia suruh cari distance juga. Distance dia berapa? Distance dia? Cepat. Distance dia berapa? 60 lah. 60 lah. Ni distance dia lah ni. Ni dari sini ke sini. Distance dia lah tu. Okey? Dah salin. Senang lah. Soalan direct je ni. Tapi memang dalam buku ni banyak direct. Okey? Tapi sebenarnya awak kena faham konsep. Sebab tu bagus buku ni. Cikgu setuju buku ni. Sebab dia mengetengahkan basic concept of every topics tu dulu, barulah masuk kat bahagian yang susah dulu. Okay? Bahagian solving problem. Okay, dah salin dah? Dah ke?
Dah ke? Dah Yang lain dah ke? Dah cikgu. Dah. Okay, good. Okay, yang lain pula. Okay, ini pula. Okay, ini. Find the speed of particle. Okay, last. Kita nak cari speed. Sama juga maksud dia adalah distance over time. Okay, so jom cari speed dulu. Okay, distance dia cepat. Distance dia. Cepat. 8/3. 8/3. Okay, betul. Okay, bawah pula. Time dia. 5/0. 5/0. Okay, good. So dia punya, tengok betul-betul kadang-kadang korang mesti tertukar. Cikgu sendiri pun tertukar. Ini adalah jam. Okay. So 8/3 dapat 5. So nanti akan dapat jawapan dia 1. Pandai. Okay, dah dapat jawapan dia untuk speed. Untuk distance? 5 kilometer. 5 kilometer. Dah, settle dah. Macam mana dapat 5 kilometer? 8/3. Okay, dah settle. Nanti next class nanti kita nak masuk solving problem pula. Okay? Okay dah, Salin. Dah siap beritahu?